Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya akan terangkan bab 9 iaitu poligon asas. Okey, secara umumnya bab 9 ni kita bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, poligon. Kita akan kenal jenis-jenis poligon mengikut bilangan sisinya. Yang kedua, segitiga. Kita akan belajar sifat segitiga, sudut pedalaman dan sudut peluaran segitiga. Yang ketiga, sisi empat. Sifat sisi empat, sudut pedalaman dan sudut peluaran sisi empat. Okey, kita lihat dulu apa yang dikatakan poligon. Okey, poligon ialah suatu bentuk tertutup pada suatu satah dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Okey, kalau 2 bukan poligon dan dia takkan tertutup. Kalau 2. Okey, kalau dia macam ni, kita tambah dia. Okey, lengkung macam tu. Walaupun tertutup, dia bukan garis lurus bukan poligon lah. Poligon mesti tertutup dan dikelilingi oleh garis lurus macam ni. Ini bukan poligon sebab ada lengkungan. Okey, keyword mesti ingat bentuk tertutup, 3 atau lebih garis lurus. Okey Okey. Bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Untuk poligon, bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Kalau bilangan bucu ada 10, bilangan sisi pun ada 10. Berbeza dengan bilangan perpenjuru. Untuk mencari perpenjuru, kita gunakan formula N didarabkan dengan N tolak 3 bahagi 2. N merujuk kepada bilangan sisi. Okey, contoh katalah bilangan sisi ada 10. Okey, kita masukkan dalam formula. Okey, kita akan dapat 10 darab 7, kita akan dapat 70 bahagi 2. Kita akan dapat 35 perpenjuru. Samalah yang lain tu, kita masukkan je dalam formula untuk dapatkan bilangan perpenjuru. Okey, poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Okey, yang ni pelajar boleh refer buku teks berapa bilangan sisi dan nama setiap poligon Okey, saya nak terangkan, nak tunjuk ada keyword yang mungkin pelajar boleh guna untuk mudah ingat. S, hexagon 6. 6, 6. Oktagon, kita ambil Ogos, bukan Oktober, ingat Ogos 8. Nonagon, N, 9. 9 sama dengan 9. Dekagon, dekad. Dekad, satu dekad bersamaan 10 tahun. Itu Poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Okey, seterusnya, sifat segitiga dan sudut pedalaman serta peluaran segitiga. Okey, kita boleh bagikan kepada sifat sisi segitiga. Okey, kita lihat yang pertama, segitiga sama sisi. Okey, dia ada 3 paksi simetri. Apa yang dikatakan paksi simetri? Okey, bila ada paksi simetri ni, garis simetri, dia membentuk bahagian yang sama bentuk dan sama saiz. Kiri, kanan, atas, bawah. Tu paksi simetri. Semua sisi adalah sama panjang. Okey, kalau 7, semua 7. Okey, semua sudut pedalaman ialah 60 darjah. 60 darjah. Hasil tambah satu segitiga adalah 180 darjah. Disebabkan semua sisi dia sama, kita bahagi dia 3. Akan dapatlah 60 darjah untuk setiap satu sudut. Okey, yang kedua, segitiga sama kaki. Ada 2 lah kaki. Sama ni simbol sama. Paksi simetri ada 1. Ni maksudnya membahagi ada dapat bentuk dan saiz yang sama kiri dan kanan. Okey, 2 sudut tapak adalah sama. Bila ada 2 sisi sama, ada 2 sudut yang sama. Okey, yang ketiga, segitiga tak sama kaki. Semua tak sama. Sisi tak sama, sudut pun tak sama. So, tiadalah paksi simetri. Okey, yang seterusnya, sifat sudut segitiga. Yang pertama, segitiga bersudut tirus. Sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Yang kedua, bersudut cakah. Sudut di antara 90 darjah hingga 180 darjah. Okey, contoh sini 130 darjah. Ini sudut cakah lah. Mesti dalam lingkungan ni. 90 hingga 180 darjah.
Yang ketiga, bersudut tegak. Okey, bersudut tegak. Ni simbol bersudut tegak 90 darjah. Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri segitiga. Yang pertama, hasil tambah sudut-sudut pedalaman ialah 180 darjah. Okey, tiga ni lah sudut pedalaman. A tambah B tambah C 180 darjah. Yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Dua ni sudut peluaran, ini sudut pedalaman. Membentuk satu garis lurus. Hasil tambah 180 darjah. Yang ketiga, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. D adalah sudut peluaran. Nak dapatkan nilai D, dia sama dengan dua sudut bertentangan ya. Selain daripada yang sudut bersebelahan dengan dirinya. So, DA tambah B. Okey, itu sudut peluaran. Okey, kita tengok contoh yang melibatkan pengiraan. Okey, kita kena ingat satu segitiga adalah 180 darjah. Satu segitiga 180 darjah. So, X tambah 92 darjah tambah 37 darjah mesti dapat 180 darjah. X tambah 129 darjah 180. Okey, ni kita tolak macam biasa Tolak 129 darjah, kita akan dapat 51 darjah. Okey, itu untuk X. B. Okey, kita tahu X adalah sudut peluaran. Sudut peluaran sama dengan dua sudut bertentangan hasil tambah. So, X sama dengan tambah 28 darjah. So, kita akan dapat 107 darjah. Okey, itu. Okey, yang seterusnya. Dalam rajah di sebelah PQRS ialah garis lurus, hitung nilai X dan Y. Okey, ini adalah segitiga sama kaki. Macam mana nak tahu tanda ni? Okey, sebelum dapat nilai X dan Y, kita tahu ciri-ciri segitiga sama kaki, dua sudut ini adalah sama. So, untuk dapatkan sudut ni, kita boleh cari nilainya. Hasil tambah satu segitiga adalah 180 darjah. So, sudut RST Sudut RST tambah 46 darjah tambah 84 darjah mesti dapat 180 darjah. Okey, sudut RST sama dengan 180 darjah tolak 46 darjah tolak 84 darjah. Sudut RST kita akan dapat 50 darjah. So, bila dapat 50 darjah, di sini pun 50 darjah. Okey, 50 ni sudut pedalaman, X adalah sudut peluaran. Okey, hasil tambah dua sudut ni mesti dapat 180 darjah, garis lurus. So, untuk dapatkan X, 180 darjah tolak 50 darjah. X kita akan dapat 130 darjah. Okey, yang seterusnya nilai Y. Okey, kita tengok segitiga sama kaki ni. QTS. Segitiga ni semua ni bila kita tambahkan 1 2 3 mesti dapat 180 darjah. Y tambah 46 darjah tambah 50 darjah tambah 50 darjah mesti dapat 180 darjah. Y tambah 146 darjah. Okey, ni kita tolakkan macam biasa. 180 darjah tolak 146 darjah. Y kita akan dapat 34 darjah. Okey, contoh seterusnya. Dalam rajah di sebelah PQR, SQT dan TRU ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Okey, yang pertama kita boleh cari nilai X. Okey, untuk cari nilai X, satu segitiga adalah kaki sama. Okey, bila ni segitiga kaki sama ni, dua sudut dia sama. So, kita boleh carilah nilai X. 180 darjah tolak 58 darjah. Kita akan dapat, okey, 180 darjah tolak 58 darjah. Kita bahagikan dengan 2 sebab ni kaki sama dua sudut samalah.
Okey, kita akan dapat 122 darjah. Bahagi 2. So, kita akan dapat X 61 darjah. 61. So, untuk cari nilai Y. Okey, X sudut bertentangan sama 61. Okey. Lepas tu, untuk dapatkan Y. Okey, ini sudut peluaran. Okey, untuk dapatkan sudut peluaran, dia sama hasil tambah sudut, dua sudut bertentangan. So, Y sama dengan 61 darjah tambah 72 darjah. Y kita akan dapat 133 darjah. Okey, yang seterusnya. Okey, dalam rajah di sebelah ABCD ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Ini pun sama. X ini segitiga sama kaki. Ni. Sama kaki, dua sudutnya adalah sama. Kalau sini 27, sini pun 27. So, kita boleh carilah nilai X. X tambah 27 darjah tambah 27 darjah sama dengan 180 darjah. X tambah 54 darjah sama dengan 180 darjah. X sama dengan 180 darjah tolak 54 darjah. Okey, X kita akan dapat 180 tolak 54. Kita akan dapat, okey, itu 10, 6, 7 tolak 5, 126 darjah. Untuk X. Ni kena ingat balik. Dia ada berkaitan dengan bab 8. Tajuk bab 8 sebelum ni. Bila ada garis selari, dia akan wujudlah sudut sepadan. Itu kena ingatlah. Okey, untuk cari nilai Y, kita tahu ini garis lari ada 1, 2. Kalau sini 27, sini pun 27 darjah. So, kita boleh cari nilai Y lah. Ini adalah garis lurus. Satu garis lurus mesti dapat 180 darjah. So, Y tambah 27 darjah mesti dapat 180 darjah. Y sama dengan 180 darjah tolak 27 darjah. Y kita akan dapat 153 darjah. Kena kaitkan dengan apa yang kita dah pelajari sebelum ini. Okey, last sekali contoh yang kelima. Dalam rajah di sebelah BCDE dan ACF ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Okey, ini pun sama. Bila ada garis selari, kena ingat balik sudut selang-seli, sudut sepadan, dia berkait. Okey, kalau kita tengok sini, D dan F adalah garis selari dengan AB. Okey, garis selari. Untuk dapatkan nilai X, kita kena tahu sudut sebelah dia ni. Kalau tengok sini, okey, sini ke sini ke sini. Dia bentuk zigzag, bentuk zigzag sudut selang-seli. Okey ni. Okey, ke situ. Sudut selang-seli nilai dia adalah sama. Okey, so X kita boleh dapat nilai 180 darjah tolak 28 darjah. Kita akan dapat 152 darjah. Sudut selang-seli. Okey, sekarang ni satu segitiga. Satu segitiga hasil tambah mesti dapat 180 darjah. Okey, so untuk dapatkan Y sama dengan 180 darjah tolakkan hasil tambah 2 ya. 118 darjah tambah 28 darjah. Okey, 180 darjah tolak dengan 146 darjah. Kita akan dapat 34 darjah. Okey, penting pelajar kaitkan dengan pengetahuan sedia ada. Ini berkaitan dengan bab 8 ya, sudut dan garis.